Insurans Takaful Agro Makanan Star Padi akan dilancar suku ketiga tahun ini. Aplikasi My Isytihar percepat proses pengisytiharan, data tangkapan ikan dikumpul lebih tepat. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Nurul Hidayah Nawai. Berita wilayah edisi Rabu 10 Ogos 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Kedah mengisi paparan pada petang ini. Terus setia 1 jam bersama kami. Insurans Takaful Agro Makanan Star Padi akan dilancar pada suku ketiga tahun ini. Hampir 190,000 pesawah bakal menerima manfaatnya. Skim yang diumum Perdana Menteri pada Sabtu lalu merupakan salah satu usaha memperkasa sekuriti makanan negara. Untuk permulaan subsektor padi dan beras jadi projek rintis. Inisiatif membolehkan pesawah menerima ganti rugi atau pampasan yang setimpal jika berlaku gangguan terhadap produktiviti pengeluaran padi negara seperti bencana alam atau wabak penyakit. Di bawah dasar Agro Makanan Negara 2.0 dan Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah merangka pelbagai polisi dan inisiatif untuk meningkatkan produktiviti industri agro makanan dan memastikan bakalan makanan negara sentiasa mencukupi. Pembekal Perkhidmatan Pertanian MASPRO di bawah kelolaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dilancarkan hari ini. Ia bertujuan sebagai jaringan kerajaan kepada perniagaan di antara pihak pembekal dan kerajaan dalam usaha penanaman padi skala besar. Lanjut mengenainya, kita bersama rakan wartawan Atika Ismail di Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha Serdang. Silakan Atika. Nawai, program pembekal perkhidmatan pertanian MASPRO anjuran MADA baru saja dilancarkan tadi di pentas utama kluster agro lifestyle di Dewan Hall D2 yang dirasmikan sendiri Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Lanjut mengenainya, di sebelah saya ketika ini Pengurus Besar MADA Tuan Kamarudin Dahuli. Apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah. Langsung mengenai program hari ini Tuan, mungkin Tuan boleh terangkan kepada kami apakah sebenarnya program MASPRO itu? MASPRO itu adalah satu entiti yang ditubuhkan oleh Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, yang mana dia berperanan untuk nak menggabungkan keseluruhan pengusaha-pengusaha jentera, terutamanya jentera jentuai dan juga traktor yang terlibat dalam industri tanaman padi lah. Jadi dengan penubuhan entiti ini, dia akan membantu pihak MADA yang dalam menguruskan hal-hal berkaitan dengan pengurusan jentera di sawah lah. Jadi MASPRO ini akan digerakkan oleh satu jawatankuasa yang telah dikenal pasti untuk memastikan kerjasama di antara entiti ini bersama-sama dengan MADA ni telah. Dan untuk sasaran ataupun untuk bilangan yang daftar, kita telah menyasarkan seramai 60 orang pengusaha-pengusaha mekanisasi ini untuk berdaftar dengan MADA, dan untuk tempoh masa 5 tahun kita menjangkakan seramai 300 orang pengusaha-pengusaha jentera-jentera ni akan terlibat dengan MADA. So di MADA ni kita akan mengadakan kursus-kursus bagi membantu pengusaha-pengusaha jentera ni supaya dia orang boleh mendapat satu latihan yang profesional dalam urusan-urusan berkaitan dengan pengurusan jentera ni.
Tuan, kita nak bercakap juga, kita tengok pelibatan, saya difahamkan program ini dah dijalankan sebelum ini dan hari ini adalah pelancarannya. Tuan berpuas hati tak dengan sambutan? Saya difahamkan amat baik kan? Ya, Alhamdulillah. Kita dapati pada hari ini kita telah membawa pengusaha-pengusaha mekanisasi dan otomasi ini seramai 40 orang untuk berada bersama-sama kita dalam majlis pelancaran kita pada hari ini. Dan di kawasan ataupun di Mada sendiri ramai lagi pengusaha-pengusaha yang sangat-sangat berminat untuk menyertai entiti kita ni supaya boleh digabungkan diorang ni untuk terlibat secara berkesan dalam kita membantu menguruskan tanaman padi di kawasan Mada. Tuan, mungkin juga apa harapan Tuan lah untuk program seumpama ini kan, khususnya dari segi kita nak menanam padi pada skala yang besar ini? Okey, harapan saya berharaplah pada masa yang akan datang, walaupun kita kata dari segi kemampuan kita boleh menguruskan untuk setiap tahun tu selama 60 orang untuk berdaftar dengan entiti ini, tapi saya rasa saya mengalung-alungkan juga pengusaha-pengusaha otomasi dan mekanisasi ini, jentera-jentera ni, supaya bekerjasama dengan Mada. Sebab kita tahu pengusaha-pengusaha jentera mekanisasi dan otomasi ini sangat-sangat memainkan peranan dalam industri tanaman padi di negara kita dan secara amnya dan di kawasan Mada secara khususnya. Yeah. Terima kasih Tuan atas perkongsian yang sangat bermanfaat tadi. Terima kasih Tuan. Ini merupakan hari yang ke-7 berlangsungnya Maha 2022 dan kepada anda yang belum lagi hadir, boleh hadir ketika ini kerana banyak pelbagai aktiviti menarik yang menanti anda. Itu saja dapat saya kongsikan. Kita kembali bersama dengan Dia Nawai di Angkasa Puri. Silakan Dia. Baik, terima kasih Atikah langsung dari Serdang. Baik saudara, aplikasi My Isytihar yang dilancarkan hari ini memudahkan para nelayan untuk membuat pengisytiharan sendiri menggunakan telefon pintar tanpa terikat dengan waktu operasi Pusat Pengisytiharan dan Pendaratan Ikan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2 Datuk Dr. Nip Muhammad Zawawi Saleh berkata, aplikasi itu mempercepatkan lagi proses pengisytiharan serta membantu pengumpulan data kerajaan berkenaan maklumat tangkapan ikan dengan lebih tepat. Di mana program ini dia membantu dua pihak. Yang pertama iaitulah pihak nelayan itu sendiri ataupun toke-toke bot di semua peringkat. Sama ada di zon A, zon B, zon C. Dia akan mengisytiharkan tangkapan ikan yang berjaya ditangkap. Dan pengisytiharan ini dia lebih pantas, lebih cepat berbanding dengan sebelum. Daripada ini kita ada manual sistem, tapi kita tahulah manual ini dia memakan masa, kadang-kadang di sudut teknikal dia pun dia boleh error, dia boleh macam-macam. Jadi My Isytihar ini dia bagi kemudahan kepada para pengusaha nelayan di laut. Tambahnya, aplikasi tersebut juga akan memastikan segala anugerah yang diberikan kerajaan termasuk subsidi untuk nelayan diterima sebaik mungkin supaya nelayan akan memperoleh hasil yang lebih baik. Aplikasi itu mempunyai integrasi data dan sistem e-pengisytiharan sedia ada, iaitu pengguna sistem tersebut boleh mengakses maklumat berkaitan My Isytihar LKIM di dalam aplikasi itu. Satu MOU dimeterai hari ini dalam usaha untuk membangunkan projek tanaman komersial iaitu cili dan halia di negara ini. Bosted Plantation Berhad BPB menandatangani perjanjian itu antara anak syarikat BPB Bosted Agro Plantation Sdn Berhad dan Pertubuhan Peladang kawasan Kuala Langat. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2 Datuk Dr. Nip Muhammad Zawawi Saleh optimis perjanjian itu dapat dimanfaatkan pengusaha tempatan dengan sepenuhnya. Kita nak supaya para usahawan ini cebur diri dalam bidang ini. Sebab bidang ini dia simple. Kalau halia bentuk sebagai contoh. Permintaan daripada tak payah China lagi, daripada Hong Kong, Taiwan pun kita jenuh lah. Tak cukup kita nak bekalkan kepada mereka. Kalau masuk China, kalau masuk negara-negara Arab, lagi-lagilah orang panggil bidang ini sangat-sangat diperlukan.
Projek berkenaan dibangunkan dengan penggunaan sistem vertigasi pintar dan internet pertanian pintar IoT. BPB akan mengusahakan tanaman komersial di tanahnya, manakala Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Kuala Langat menyediakan kepakaran teknikal, bimbingan dan latihan. Tempoh perkongsian itu adalah 2 tahun. PLS Plantation telah memperkenalkan 2 inisiatif baru untuk memastikan bekalan makanan negara mencukupi. Inisiatif itu adalah PLS Agropreneur Program dan Integrated Agrotech Park yang berperanan dalam meningkatkan ekonomi golongan B40. Antara matlamat PLS adalah menaik taraf industri agro makanan, seterusnya menyokong sekuriti makanan negara. PLS turut terlibat dalam pengurusan perhutanan dan perladangan kelapa sawit. Telah menubuhkan satu program iaitu Agropreneur, di mana ini adalah satu inisiatif PLS untuk memberi satu platform transformasi di mana kita akan membantu petani-petani tempatan, golongan muda. Pihak kami juga akan melancarkan Integrated Agrotech Park di mana kita akan berkongsi kemudahan infrastruktur yang bermoden supaya teknologi baru, pengurusan yang bersistematik untuk meningkatkan lagi taraf agro makanan di Malaysia. Selain itu, PLS turut terlibat dalam pemprosesan, pengedaran dan jualan produk durian. Penanaman tradisional dengan platform ini, Agrotech Park ini, kita akan dapat memberi satu peluang kepada mereka untuk mempelajari teknik-teknik baharu di dalam industri ini. PLS turut menyasarkan lebih 100,000 pekerja kemahiran tinggi dalam industri agro makanan menuju tahun 2025. Seorang lelaki ditahan ketika mengisi minyak diesel bersubsidi ke dalam 6 tong yang disorok di dalam sebuah lori. Perbuatan dilakukan di sebuah stesen minyak di Ulu Tiram, Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Sri Alam, Superintenden Muhammad Suhaimi Ishak dalam kenyataannya berkata, selain tangkapan lelaki berusia 31 tahun itu, polis turut merampas 6 tong berisi kira-kira 3,000 liter diesel bersubsidi. Turut dirampas sebuah lori dan 2 resit belian minyak berjumlah RM500 setiap helai. Hasil semakan mendapati suspek juga mempunyai 5 rekod jenayah. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 22/1 Akta yang sama. Pada masa ini, ekspor ayam masih tidak dibenarkan dan kita ada mendapat feedback bahawasanya bekalan ayam pada masa ini ada berlebihan dan dengan itu harganya telah mula stabilize, malah telah turun kepada paras harga di bawah harga siling. Namun kerajaan belum membuat apa-apa keputusan untuk mengubah dasar-dasar yang telah ditetapkan tersebut kerana kita ingin memastikan supaya bekalan ayam berada dalam keadaan yang stabil dan harga juga berada pada paras yang kekal di bawah daripada harga siling.
Kembali dalam berita wilayah. Sekarang kita ke Bumi Kenyalang. Bomba Sarawak kesan 2 kebakaran terbuka di negeri itu. Untuk itu kita terus bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Baik dia. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak mengingatkan orang ramai agar tidak melakukan aktiviti pembakaran terbuka. Pengarahnya Datuk Khairuddin Rahman ketika dihubungi RTM berkata, ini berikutan 2 kebakaran terbuka dikesan di Sarawak hari ini, iaitu di Kuching dan Samarahan. Datuk Khairuddin dalam pada itu memaklumkan jumlah kumulatif kes kebakaran terbuka di Sarawak sejak 2 Disember lalu merekodkan 460 kes dengan 288 merupakan kebakaran belukar, 139 kebakaran sampah dan 16 kebakaran hutan. Bagaimanapun jelasnya pihak Bomba akan meneruskan usaha untuk meningkatkan pengetahuan umum tentang pembakaran terbuka dengan kerjasama beberapa agensi berkaitan termasuk Jabatan Alam Sekitar, Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar, Jabatan Meteorologi Malaysia dan pihak berkuasa tempatan. Ini katanya termasuk meningkatkan pemantauan dan rondaan ke kawasan hotspot selain cerapan melalui satelit dari semasa ke semasa. Dalam masa sama, orang ramai boleh melaporkan sebarang aktiviti pembakaran terbuka menerusi talian 999 untuk tindakan susulan. Mengenakan syarat bagi pembelian minyak masak bersubsidi, seorang peruncit didebak berdepan tindakan di bawah Perkara 19 Peraturan Kawalan Bekalan 1974 Akta Kawalan Bekalan 1961. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Cawangan Sri Aman dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa peniaga terbabit didapati melakukan kesalahan itu melalui penyamaran oleh pegawai penguatkuasa didebak semalam. Premis didapati mempunyai bekalan minyak masak paket 1 kg namun mengenakan syarat pembelian minimum RM20 ke atas barangan runcit lain terlebih dahulu sebagai syarat pembelian minyak masak paket. Siasatan akan dibuat terhadap peniaga terbabit dan jika sabi kesalahan boleh didenda di mahkamah. KPDN HEP menasihati peniaga agar mematuhi peruntukan undang-undang yang telah dikuatkuasa dan tidak memanipulasi harga atau bekalan barangan bersubsidi khususnya minyak masak paket. Baik, sebanyak 11 projek di bawah projek transformasi luar bandar RTP bagi keselesaan murid dan penduduk setempat di kawasan Bintulu diluluskan. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang memberitahu projek-projek berkenaan akan dilaksanakan dalam tempoh 4 hingga 6 bulan seperti yang ditetapkan. 11 projek RTP tersebut termasuk pemilihan gelanggang bola keranjang di Taman Gloria, naik taraf Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Sibiu, SJK Chunghua Bintulu, SJK Chunghua nombor 2, SMK Bintulu dan pembinaan pagar di Kubur Kristian Methodist selain Tadika Methodist Bintulu. Johnny Pang dalam pada itu mengingatkan kontraktor yang telah dilantik untuk melaksana dan menyiapkan projek-projek tersebut mengikut jadual. Ini tuan hari saya dah lulus 11 RTP projek untuk kawasan N68. So ini semua yang witness of job possession to the contractor. So saya harap semua itu kontraktor sudah lantik. Mesti mau kerja talang itu tarif habis. So this is the first RTP in N68 for Tanjung Batu area. So we are looking forward to have more RTP to be implemented in all the improvement of our infra in N68 Tanjung Batu. Bintulu lah. So I hope all the contractor can fulfill and do within the time period. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita di Bintulu. Johnny menambah Dewan Suarah Bintulu juga akan dinaik taraf melibatkan kerja-kerja pemasangan dan pendawaian lampu jenis LED. Jabatan Penerangan Malaysia Japan Negeri Sarawak telah melancarkan konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022 peringkat Negeri Sarawak bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia yang berlangsung di daerah Lundu hari ini. Menurut Pengarah Japan Sarawak Jafar Jantan, pelaksanaan program tersebut melibatkan aktiviti konvoi ke 33 lokasi di seluruh negeri bermula hari ini sehingga 31 Ogos ini.
Beliau memberitahu program tersebut bagi menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat setempat menerusi pelbagai aktiviti bersama komuniti, terutamanya aktiviti pemasangan jalur gemilang. Jelasnya, daerah Lundu merupakan lokasi pertama bagi program tersebut, manakala perjalanan konvoi bermula dari Teluk Melano, Pekan Sematan dan SMK Lundu sehingga Pekan Bau. Alhamdulillah mendapat kerjasama yang baik daripada Tuan DO, terutama daripada YB sendiri kawasan sini, YB Billy yang dapat bersama-sama kita pada tengah hari ini untuk melancarkan atau memacak pemasangan bendera-bendera kibaran jalur gemilang di seluruh kawasan Lundu dan di beberapa kawasan yang telah menjadi checkpoint untuk kita pada tengah hari ini. Beliau dalam pada itu menggalakkan orang ramai untuk melayari laman sesawang merdeka360.my bagi mendapat maklumat berkenaan aktiviti-aktiviti menarik lain yang telah disusun atur bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Beliau berkata demikian selepas sesi penyerahan dan pemasangan jalur gemilang di Pekan Lundu yang disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sujang di dataran Pekan Lundu. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS sedia mempertingkatkan usaha sama antara alumni UNIMAS. Naib Chancellor UNIMAS Profesor Dato' Dr. Muhammad Kadim Suhaidi berharap kerjasama bersama alumni dapat mempromosi UNIMAS di peringkat global. Berucap pada Majlis Pelancaran Hari Alumni UNIMAS 2022 secara dalam talian, Profesor Dato' Dr. Muhammad Kadim yakin pelibatan alumni dalam menyokong dan memberi sumbangan secara sukarela kepada universiti amat penting bagi mengekalkan dan membangunkan sesebuah universiti. Selain itu juga katanya, dengan adanya pelibatan alumni kembali semula ke universiti, ia sekaligus akan membawa bersama kredibiliti sebagai alumni yang telah berjaya mengharungi pelbagai cabaran untuk berada di tahap sekarang untuk dikongsikan bersama para pelajar yang sedang melanjutkan pengajian di kampus ini. Dalam pada itu, beliau turut mengalung-alungkan semua warga alumni UNIMAS untuk hadir ke kemuncak sambutan Hari Alumni iaitu Majlis Makan Malam Alumni yang bakal diadakan pada 14 Oktober depan. Beliau berharap majlis ini akan membolehkan alumni untuk pulang semula melawat kampus tercinta di samping berinteraksi bersama pensyarah-pensyarah serta pegawai-pegawai UNIMAS di kampus. Timbalan Menteri Sukan, Belia dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerald Rentab Jabu, yakin atlet-atlet mewakili Sarawak sedia untuk bertanding dan akan memberikan yang terbaik demi menjamin kemenangan Sarawak pada Tamasya Sukan Malaysia SUKMA ke-20 yang berlangsung pada 16 hingga 24 September depan. Bercakap dalam satu sidang media di gelanggang badminton Persatuan Badminton Sarawak (SBA), Datuk Gerald Rentab yang juga Chef Division Kontinjen Sarawak memberitahu di samping persediaan untuk menghadapi SUKMA 2022, kementeriannya terus melakukan perjumpaan bersama Persatuan Sukan Tempatan bagi mendapatkan pendapat serta cadangan kaedah prestasi sukan di Sarawak boleh berkembang. Selain itu, fasiliti sukan yang berkualiti di Sarawak juga perlu diberi perhatian, bukan sahaja sebagai kemudahan pusat latihan untuk atlet-atlet tempatan, malah mampu menarik minat lebih ramai golongan muda untuk melibatkan diri dalam sukan sekaligus memudahkan pencarian bakat-bakat baru. Jelasnya, Sarawak juga sedang menunggu pengumuman rasmi daripada Majlis Tertinggi SUKMA dalam masa terdekat ini berkenaan kategori sukan yang akan dipertandingkan pada penganjuran SUKMA ke-21 pada tahun 2024 nanti. Sebelum sebarang perancangan serta strategi persediaan kontingen Sarawak dapat dirangka bersama semua persatuan sukan terlibat. Selepas sidang media tersebut, Datuk Gerald Rentab turut melawat tapak projek pembangunan hostel dan gelanggang SBA baru yang dijaga siap penghujung tahun ini. Beliau kemudiannya menyempurnakan penyampaian insentif kepada SBA kepada pemain-pemain muda badminton di bawah persatuan tersebut yang telah menunjukkan prestasi cemerlang. Turut hadir Setiausaha SBA, Ting Ching Zhu. Sekian berita dari Sarawak. Saudara, bersama kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Ayuh kibarkan jalur gemilang. Baik, kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Silakan Dia. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak. Baik saudara, sebelum ke perkembangan lain, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa dari Met Malaysia bersama rakan pegawai Muhammad Nafizi, Mat Napiah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa.
Imej radar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah dan kurang hujan untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung pada hari ini. Namun begitu, keadaan hujan lebat pada petang ini dilihat masih lagi berlaku di sekitar kawasan-kawasan di selatan negeri Pahang dan juga di sekitar timur negeri Johor. Keadaan cuaca hujan lebat untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan reda menjelang awal malam nanti. Bagi tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula melihatkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang kini sedang berlaku di bahagian-bahagian sekitar utara dan juga timur negeri Sabah. Keadaan cuaca hujan lebat yang berlaku di sekitar bahagian Kudat ini dijangka akan mula bergerak memasuki bahagian Sandakan menjelang awal malam nanti. Dan dengan itu, keadaan hujan lebat di sekitar bahagian Sandakan dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam. Bagi negeri Sarawak pula, hujan lebat dan ribut petir juga dilihat berlaku untuk kebanyakan bahagian di sekitar tengah negeri berkenaan pada petang ini, terutamanya di sekitar bahagian Sibu, Mukah dan juga Sarike. Keadaan cuaca ribut petir dan hujan lebat untuk kawasan-kawasan terbabit juga dijangka akan beransur reda menjelang awal malam. Namun begitu, hujan lebat dijangka akan memasuki pula bahagian-bahagian di sekitar barat negeri Sabah pada awal malam nanti, iaitu di sekitar bahagian Kuching dan juga Serian, dan dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam. Untuk tinjauan cuaca pada keesokan paginya pula, dijangkakan keadaan cuaca juga adalah cerah dan juga kurang hujan untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung pada pagi esok. Namun begitu, hujan lebat masih lagi dijangka akan berlaku, terutamanya melibatkan daerah-daerah di sekitar kawasan pesisir pantai negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga Melaka pada awal pagi. Bagi negeri Sabah pula, keadaan cuaca dijangka cerah untuk kesemua bahagian pada pagi esok, dan bagi negeri Sarawak, hujan lebat pada waktu pagi dijangka akan lebih tertumpu di bahagian-bahagian di sekitar pedalaman negeri berkenaan. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sabah akan merdeka melalui Malaysia pada Hari Malaysia. Jadi itu satu proses untuk Sarawak ke arah kerajaan sendiri. Tujuh pun dia suruh Pak Musa menanam ubi kayu, pisang untuk dikasih makan sampai 7 pun. Di tempat inilah tempat diorang timbak menimbak semasa pemberontakan pada tahun 1960. Anda keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR Tetera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Kembali dalam berita wilayah, seterusnya perkembangan dari negeri di bawah Bayu. Konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia, platform terbaik pupuk semangat patriotisme. Laporannya langsung bersama Rita Olesius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik dia, Konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022 KMKM 2022 merupakan platform terbaik bagi memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat pelbagai kaum di negara ini. Menerusi program itu, orang ramai yang melihat usaha berkenaan secara tidak langsung akan turut serta mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda cintakan negara.
Menurut Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Dato' Isnin Aliasni, ia sekaligus menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan yang disambut pada 31 Ogos setiap tahun. Saya mohon kepada seluruh rakyat supaya mengibarkan bendera di setiap rumah, setiap permis. Kita kibarkan bendera kita, jalur gemilang kita ini supaya lebih gah lagi cantik lagi, lebih meriah lagi. Dato' Isnin yang juga adun Klias ditemui RTM selepas menyempurnakan pelepasan KMKM 2022 di perkarangan Pejabat Daerah Beaufort. Konvoi ini melibatkan 16 kenderaan dan 50 peserta terdiri kaki tangan pelbagai agensi kerajaan negeri dan persekutuan yang diketuai Pengarah Jabatan Penerangan Sabah, Nadzira Abdullah. Konvoi bermula semalam melibatkan perjalanan sejauh 2,150 km akan melalui 6 zon bermula dari zon pedalaman bawah menuju ke zon pedalaman atas, zon Tawau, zon Sandakan, zon Pantai Barat Utara dan akan berakhir di zon Pantai Barat Selatan. Ia antara lain bertujuan menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan dengan mengajak orang ramai mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang cintakan negara. Terdahulu, Dato' Isnin menyampaikan jalur gemilang kepada wakil-wakil agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Seterusnya menandatangani buku autografi KMKM 2022. Kerjasama antara Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Barisan Nasional BN penting bagi mengelak pertembungan calon pada pilihan raya umum akan datang. Sehubungan itu, Adun Kuamut Datuk Masyung Banah berpandangan perbincangan antara GRS dan BN perlu diselesaikan awal sebelum Parlimen dibubarkan. Saya nampak secara peribadi, saya percaya mereka juga sedang berusaha untuk berbincang supaya jangan ada pertembungan antara satu dengan yang lain. Tetapi untuk politik jangka masa panjang, sebaiknya selesaikan dalam pilihan raya Parlimen NEK. Beliau berkata demikian kepada RTM di Beaufort. Datuk Masyung turut mengakui pimpinan GRSBN dalam mengemudi negeri ini memperlihatkan kestabilan selain kebangkitan ekonomi yang membawa banyak pelaburan ke Sabah. Inisiatif pembedahan klef bibir dan lelangit secara besar-besaran di Hospital Tawau mampu mengurangkan kes klef bibir dan lelangit tertunggak di hospital itu yang tidak dapat dilaksana sejak tahun 2020 ekoran pandemik COVID-19. Pembedahan selama 4 hari bermula semalam itu melibatkan 24 pesakit kanak-kanak sekitar Tawau, Kunak dan Semporna. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Syahilmi Yahya berkata, program tajaan penuh badan bukan kerajaan NGO Kelab Rotary Tanjung Tawau ini turut membiayai kos pembedahan elektif bagi pesakit bukan warga negara. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih, setinggi-tinggi penghargaan daripada Kerajaan Negeri Sabah kepada badan-badan bukan kerajaan yang bekerjasama dengan hospital-hospital dan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi membantu mengurangkan kes-kes tertunggak yang telah kita alami disebabkan oleh keadaan pandemik selama 2 tahun ini. Jadi usaha sebegini memangnya usaha yang amat baik, tinggi nilai dan maknanya, dan yang paling penting ia menjurus kepada kesihatan dan juga kesejahteraan rakyat. Beliau ditemui pemberita semasa merasmikan Mass Cleft Surgery Initiative 2022 di Hospital Tawau. Sementara itu, Pengarah Kesihatan Negeri Sabah Datuk Dr. Rosnani Mudin memaklumkan bagi menyelesaikan kes tertunggak di negeri ini, bilik bedah di Hospital Pakar seluruh Sabah dibuka termasuk hujung minggu. Di hospital ini kita ada 70 kes. Di hospital ini 70 kes dan di seluruh Sabah sebenarnya kes-kes tertunggak sudah pun berkurangan kerana kita contohnya pada bulan lepas kita ada juga mengadakan mass surgery seperti ini untuk kes-kes pembedahan yang lain. Kita telah buat seperti maklum, kita telah buat untuk mata dan pembedahan umum dan juga ini adalah untuk cleft palate. Jadi pada keseluruhannya kes tertunggak di Sabah sudah berkurangan. 80% kes tertunggak di seluruh Sabah telah berjaya diselesaikan. Selebihnya akan diselesaikan dengan kadar segera.
Pelan Strategi 2022-2024 Pertubuhan Islam seluruh Sabah usia akan dilancarkan menjelang September depan. Pelan tersebut menggariskan hala tuju dan perancangan usia dalam tempoh 3 tahun sebagai usaha menjadikan pertubuhan itu kekal relevan. Yang di-Pertua Usia, Datuk Sapawi Ahmad berkata pihaknya akan melaksana bengkel Pelan Strategik 2022-2024 pada 19 hingga 21 Ogos ini untuk membuat penelitian dan perincian pelan berkenaan. Dalam pelan strategik ini, kita akan melihat di mana sudut-sudut keutamaan yang mana kita akan mengembalikan balik bahawa usia ini akan tetap relevan. Walaupun sudah menjangkau 50 lebih tahun, tetapi kita cuba meremajakan balik dari segi pendekatan ataupun dalam bahasa yang dipanggil uslub dakwah. Di samping juga kita memperkasa berbagai perkara yang menjadi perjuangan usia ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas Majlis Bicara Hijrah sempena sambutan Ma'al Hijrah 2022 di Menara Usia, Kota Kinabalu. Tambah Datuk Sapawi, pelan tersebut juga bakal memberi fokus kepada pendekatan pelaksanaan dakwah agar sesuai dengan peredaran teknologi selain mengambil kira persepsi golongan muda yang merupakan pelapis kepimpinan negara dan juga usia. Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan menyita peralatan 2 kilang ais cube di daerah itu kerana tidak memiliki lesen sah daripada Kementerian Kesihatan KKM. Tindakan itu dilaksana di bawah Peraturan 394A-4 Peraturan Makanan 1985. Pegawai Kesihatan Kawasan Sandakan, Dr. Johari Awang Besar berkata tindakan itu diambil berikutan pengurusan kilang terbabit gagal membuat permohonan lesen walaupun telah diberi tempoh berbuat demikian selain telah dikenakan notis kompaun sebelum ini. Kedua-dua kilang terbabit yang masing-masing beroperasi di Bandar Litat Jaya dan di Jalan Sibuga ditutup sementara sehingga memperoleh lesen. Kalau ikutkan kilang-kilang yang kita dah bagi warning ni, dah bagi ke kompon ni dah banyak kali. Jadi nampaknya dengan kompon yang kecil 3,500 sahaja mengikut atas yang ada, maka nampak macam tidak ada memberi sesuatu galakan bagi mereka untuk membuat permohonan lesen. Jadi kita rasa hari ini dengan arahan yang diberikan oleh pihak atasan, kita kena buat tindakan tegas supaya mereka membuat permohonan bagi mendapatkan lesen daripada Kementerian Kesihatan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mengetuai operasi pemeriksaan kedua-dua kilang ais berkenaan. Operasi membabitkan Unit Inspektorat dan Perundangan Daerah Sandakan dan Unit Kesihatan Awam Majlis Perbandaran Sandakan. Dalam pada itu, Dr. Johari menegaskan operasi penguatkuasaan seumpama akan terus dilaksana bagi memastikan tahap keselamatan dan kualiti makanan terkawal. Baik, sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus sahaja bersama dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Rita langsung dari Kota Kinabalu, Sabah. Baik saudara, ini pula perkembangan bola sepak Sabah FC. Skuad Sang Badak meneruskan momentum dengan menjinakkan Sarawak United 1-0 dalam pertemuan Liga Super di Stadium Likas. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Dato' Ong Kim Swee terus memberi tekanan kepada pendahulu Liga JDT dengan hanya ketinggalan 1 mata. Babak pertama perlawanan berlangsung rancak dengan kedua-dua pasukan saling melancarkan serangan. Gol Sabah hadir pada babak kedua iaitu pada minit ke-61 menerusi hantaran lintang Sadil Ramdhani yang berjaya ditanduk ketua pasukan Badrul Bakhtiar. Bagi Dato' Ong Kim Swee, beliau amat berpuas hati dengan komitmen semua pemainnya ketika ini. Tidak akan mensia-siakan sesiapa sekalipun dan pasti memberi peluang demi peluang. Dan hari ini apabila kita berada dalam kedudukan yang baik, bukan bergantung pada seorang pemain tetapi pada semua pemain. Jadi bukan sebab seseorang kita tewas ataupun kita kalah ataupun kita menang. We had the pressure daripada Sabah and the players mampu dapat bagi kita satu cabaran yang bagus. And chances we had, but this is football, you don't take chances, you tahu menang game lah, right? And I think
Sabah only had one chance yang cross tu lain daripada luar box shooting is quite common. Then we plays main cukup bagus. Ada Amri Yahya di second post. Sabah FC kini mengumpulkan 34 mata di kedudukan kedua liga, manakala JDT memiliki 35 mata tetapi kurang 2 perlawanan. Sarawak United pula di tangga ke-10 dengan 13 mata. Bagaimana? Baik saudara, seperti biasa setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 17 Ogos. Balu kepada mangsa tetap mendapat perhatian daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Itu antara perkembangan dari Kedah. Langsung bersama Siti Zaidah Osman. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Balu kepada pengawal keselamatan yang maut ditetak di tapak projek perumahan di Bukit Bayan, Sungai Petani 4 Ogos lalu telah menerima faedah pengurusan mayat. Selain itu, Nur Asmah Ismail, 57 tahun, akan menerima faedah orang tanggungan yang dibayar secara berkala sepanjang hayat bermula 1 September ini. Faedah tersebut disampaikan Pengarah Perkeso Kedah Muhammad Harun Osman di Rumah Asmah di Taman Ria Jaya, Sungai Petani. Menurut Muhammad Harun, selepas mendapat maklumat mangsa telah meninggal dunia pada petang Isnin lalu, skuad Perkeso Prihatin Sungai Petani telah mendapatkan beberapa dokumen daripada anak arwah dan faedah pengurusan mayat berjumlah RM2,000 telah diluluskan pada hari yang sama. Beliau berkata kes berkenaan disahkan sebagai bencana kerja mengikut Seksyen 2/6 Akta Keselamatan Sosial Pekerja AKSP 1969 kerana insiden itu terjadi semasa sedang bekerja. Bagi kemalangan yang berlaku semasa bekerja, kita tak kira berapa caruman yang ada. Jika berlaku, kita boleh bayar pada bila-bila masa lah dengan kalau di tempat kerja. Yang memerlukan caruman tu jika ada tuntutan sakit kronik dan sebagainya. Tapi walau-walau caruman itu penting lah. Nur Asmah menzahirkan ucapan terima kasih dan terharu di atas keprihatinan pihak Perkeso. Pada masa sama berharap individu yang menyebabkan kematian suaminya menerima hukuman setimpal. Makcik ucap terima kasih banyak-banyak dekat Perkeso. Makcik tak payah nak pergi sana. Dia orang datang rumah terus. Makcik dapat pencen. Alhamdulillah. Ringanlah sikit beban makcik. Tak payah nak susah anak-anak. Makcik nak kalau nak ikut makcik nak bagi hukuman setimpal lah. Bagi keadilan kepada arwah. Sebab dia kalau dia bekerja betul. Nasib golongan kurang berkemampuan terus dibela. Di Changlun, kira-kira 120 penduduk Kampung Kangar dan kawasan sekitar menerima sumbangan daripada Civil Defence Emergency Response Team SIDET An-Najah di bawah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Sumbangan berupa barangan keperluan harian itu disampaikan Pengerusi Koperasi An-Najah KL Berhad, Penolong Pesuruhjaya Bersekutu Pertahanan Awam Datuk Seri Ahmad Musa So dari rumah ke rumah. Menurut Datuk Seri Ahmad Musa, kesemua penerima terdiri daripada buruh kampung, penoreh getah, pesakit terlantar dan pelajar tahfiz. Allah memberikan rezeki pada sektor korporat. Inilah kata tempat yang sesuai sebab NGO di luar Malaysia memang banyak, sebetulnya banyak. Tapi adakah kami ada ilmu untuk mentasi banjir, apa-apa masalah? So kita pun minta ilmu lah pada Angkatan Pertahanan Awam supaya training kita, kita boleh jalan dah. Bukan hanya barang-barangan, tenaga kita, kepakaran kita untuk rakyat Malaysia. Penerima sumbangan yang ditemui menyambut baik usaha murni yang dilakukan SIDET An-Najah dan APM.
Terima kasih banyak-banyak kepada Sidet An-Najah kerana hari ini dah menyampaikan sedikit bantuan. Moga dapat mengurangkan bebanan kami lah penduduk-penduduk kampung di Kampung Kangak. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sidet dan APM Negeri Kedah Tabak Aman kerana sudi menyumbang bentuk bantuan kepada Mak Tafiz kami di sini untuk meringankan bebanan perbelanjaan yang agak tinggi. Sementara itu, Pegawai Bahagian Sekretariat APM Negeri Kedah, Meja Pertahanan Awam Muhammad Muaz Muhammad Yusof berkata pihaknya amat mengalu-alukan penglibatan pasukan Saidet untuk membantu masyarakat dan tidak hanya tertumpu kepada aktiviti menyelamat semata-mata. Adanya tubuhnya Saidet ini membolehkan mereka ini bergerak bersama dengan Angkatan Pertahanan Awam untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa-mangsa yang ditimpa bencana. Dan selain itu, daripada itu ada juga macam program-program pada hari ini bantu penduduk kampung di kawasan-kawasan yang disasarkanlah atau yang memerlukan bantuan. Di Kedah terdapat kira-kira 40 pasukan Saidet melibatkan agensi kerajaan, swasta dan badan berkanun serta komuniti. Pempengaruh atau lebih dikenali sebagai influencer disaran menggunakan kemahiran dan kepakaran masing-masing untuk menghasilkan video-video bercorak patriotisme. Langkah itu diyakini mampu menyemai rasa cinta dan sayang kepada negara, khususnya melibatkan generasi muda dalam menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan kali ini. Dekan Hal Ehwal Pelajar Universiti Utara Malaysia UUM Dr. Kamaru Azman Khamis berkata, media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube dan Facebook kini dilayari jutaan pengguna sepanjang masa. Malah banyak video yang berkait dengan realiti kehidupan, lawak jenaka dan berbentuk nasihat telah dihasilkan oleh mereka dan ia dikongsi ramai pengguna media sosial. Anak-anak muda pada hari ini, kibarkan jalur gemilang, kreatifkan minda anda. Kerana minda anak muda ini adalah begitu kreatif. Sekiranya aktiviti ataupun jalur gemilang ini kita kreatifkan lagi melalui inovasi, minda dan sebagainya yang lebih positif, saya merasakan akan lebih impak dan lebih menarik. Akan menarik ramai anak muda yang ada pada hari ini untuk bersama-sama menghayati erti kemerdekaan. Semangat cintakan tanah air bukan hanya sekadar mengibarkan jalur gemilang di premis kenderaan dan bangunan semata-mata. Sebaliknya, ia perlu disemat kukuh dalam hati sanubari dan dijiwai sepenuhnya. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Saya sayang Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Keluarga Malaysia teguh bersama. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun 2022. Malaysia terbaik. Laporan itu mengakhiri berita dari negeri Jelapan Padi untuk petang ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Siti Zaida dari Kedah. Memperjuang industri songket di Terengganu untuk terus kekal relevan di mata dunia bukan sesuatu yang mudah. Apatah lagi fabrik warisan Melayu ratusan tahun ini perlu dipertahankan generasi akan datang. Laporan bersama rakan wartawan Nur Ashran Muhammad Nur. Kita perlu jaga kita punya warisan sebab kita tak tahu bila masa teknik ni akan pupus. Dengan cara kita mengajar daripada budak-budak lagi, daripada kanak-kanak di tadika lagi, kita boleh ajarkan tenun secara simple. Tapi kita kena bagi fahamkan dia bahawa sebenarnya kain songket ini adalah kain Melayu.
Terengganu antara negeri yang masih mengekalkan teknik tenunan 100% secara tradisional dan manual. Bagi generasi kelima pembuatan songket negeri, Wan Nadila Safirah Wan Manan, warisan turun-temurun ini perlu dijaga agar tak lapuk ditelan zaman. Generasi baru sepertinya akan memastikan songket asli ini dapat memenuhi kehendak masa kini, termasuk menghasilkan gabungan motif-motif Melayu dan kontemporari. Kalau dari segi corak tu kita masih yang tradisional kita masih kekalkan lah. Cuma ada juga yang kita untuk seiring dengan perubahan kita olah lah. Itu sekarang ni dah ada corak yang moden, yang berpohon, yang berbunga, tapi yang corak tradisional masih kita kekalkan. Sejarah songket tempatan kini turut berdepan ancaman dengan lambakan songket tiruan. Lebih menyedihkan apabila kualitinya turut disamakan dengan songket asli sekaligus menyebabkan permintaannya semakin berkurang. Tinjauan harga juga mendapati songket tiruan jauh lebih murah berbanding songket asli yang mencecah sehingga lebih RM500. Dia boleh pilih yang tempatan dan yang juga yang lokal dan juga yang import. Tapi jangan tertipu sudah. Pasal kalau di segi yang songket import ni harga ni memang murah lah. Dia harga tak sampai 100 lah pun ada. Berkilauan. Tapi kalau diamati, ditilik, dia akan nampak perbezaannya. Tambah pula yang import ni memanglah tak lasting lah. Tak tahan lama. Biasalah kualiti yang agak rendah yang digunakan, bahan-bahan yang rendah yang digunakan. Saya rasa sekarang songket semua orang boleh pakai. Tak ada sebarang gap antara golongan ini ke golongan ini, semua boleh pakai songket. Dari segi harga memang tak kisah. Mahal tak apa, kualiti bagus. Cantik, comel, benang, halus dan juga dari segi warna tak turun. Itu yang bagus. Yang penting kualiti. Ketika ini, kebanyakan orang amat sukar untuk membezakan sama ada songket Terengganu dan songket tiruan. Tetapi pengguna perlu bijak menilai dan melihat sendiri kualiti yang ada pada songket Terengganu yang lebih halus dan berkilau hasil pembuatannya. Bijaklah memilih agar tidak mudah tertipu dan teraniaya. Malah warisan Melayu ini juga harus sama-sama kita memberi sokongan kepada penggiat industri songket negeri. Nur Ashran, Muhammad Noor, RTM. Sambutan ulang tahun ke-14 Melaka Bandaraya Warisan Dunia Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO diwarnai dengan pelbagai aktiviti melalui program Melaka Heritage Festival 2022. Program telah berlangsung pada Julai lalu dan akan berakhir pada 14 Ogos ini dengan acara kemuncak Melaka Heritage Parade. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB berkata, antara aktiviti disediakan demonstrasi kraf etnik seperti sulaman kebaya nyonya, kaligrafi Melayu, Cina dan India, gendang silat dan sebagainya. Selain itu, acara sampingan seperti pertunjukan silat, wushu, silam bam dan nazam juga bakal menarik perhatian pengunjung. Nanti dapatlah semua orang feel merasai bagaimana sebenarnya yang dikatakan warisan tu antara ini kebudayaan dia banyak. Kalau kita cakap dalam bahasa Inggeris ada tangible, intangible, yang nampak dengan yang tak nampak. Kesemua aktiviti ini berlangsung di Pekarangan Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir. Datuk Zainal berharap kesemua aktiviti dapat memberi pendedahan kepada orang ramai mengenai warisan sejarah yang ada di Melaka. Sebanyak 1,500 jalur gemilang dipasang di sepanjang kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB dalam usaha untuk menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Ini termasuk jalur gemilang gergasi yang turut berkibar di dataran UTC. Datuk Bandar MBMB, Datuk Zainal Abu berkata, jumlah pemasangan jalur gemilang akan terus ditambah dari semasa ke semasa. Jalur gemilang gergasi turut dikibarkan di dataran Pusat Transformasi Bandar UTC Melaka yang menjadi simbolik kemegahan dan ketaatan kepada bangsa dan negara.
1,500 kita telah naikkan dan akan menyusul lagi untuk premis-premis saya rasa di peringkat-peringkat swasta dan juga kepunyaan peribadi macam ke taman-taman kediaman, dan tidak lupa kita akan menaikkan satu bendera gergasi. Sebuah pasukan khas turut digerakkan bagi memastikan tiada bendera yang jatuh atau koyak di sepanjang jalan bagi menghormati bendera kebanggaan negara itu. Jimnas negara Izzah Amzan tekad menutup musim 2022 dengan menduduki ranking terbaik dalam kejuaraan dunia di Bulgaria September ini. Atlet berusia 22 tahun kini dalam momentum positif selepas berjaya meraih pingat gangsa pada tamasya Commonwealth Birmingham baru-baru ini. Sasarannya adalah untuk menembusi ranking 50 terbaik dunia pada penampilan ketiga di kejohanan itu. Pencapaian pertama Izzah all around ke tempat ke-67, yang kedua 57. So kali ni kalau pergi, Izzah harap untuk memperbaiki ranking dunia Izzah lah. Jelas atlet muda itu peluang untuk merealisasikan sasarannya dilihat cerah selepas Jimnas Rusia dan Belarus tidak akan menyertai kejohanan tersebut. Izzah ditemui media di KLIA selepas tiba dari Birmingham. Kementerian Pengajian Tinggi KPT menerima tajaan kira-kira RM200,000 sempena Sukan Institusi Pengajian Tinggi SUKIP edisi kelima. Timbalan Setiausaha Bahagian Seksyen Sukan, Bahagian Perancangan Strategik KPT, Datuk Pekan Ramli menyatakan tajaan tersebut telah membantu pihak kementerian mengurangkan kos perbelanjaan penganjuran. Okey, hari ini Alhamdulillah untuk penganjuran Sukan Institusi Pengajian Tinggi, kita menerima 3 penajaan hari ini, iaitu daripada Proton untuk 10 buah kenderaan yang akan digunakan oleh pengurusan SUKIP nanti, dan kemudiannya kita menerima penajaan pakaian rasmi untuk pegawai lah, ditaja oleh Festival, dan juga kemudiannya daripada OC Holding, di mana mereka juga adalah merupakan antara penaja kita dengan jumlah, kalau saya boleh rangkumkan jumlah penajaan hari ini secara keseluruhan lebih kurang dalam, kita katakan lebih kurang dalam 200,000 lah. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan tajaan Rakan SUKIP 2022 di Putrajaya. SUKIP akan berlangsung di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI di Tanjung Malim Perak dari 12 hingga 21 Ogos ini. Lebih 6,000 atlet daripada 70 kontingen IPT telah mengesahkan penyertaan membabitkan IPTA, IPTS, Politeknik dan Kolej Komuniti. Baik saudara, berita wilayah edisi 10 Ogos 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Saya Nurul Hidayah Nawai. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Teguh bersama. Malaysiaku, tanah airku, negaraku, Malaysiaku, lihatlah kita, wahai bangsaku. Setiap jiwa pasti bangga atas nama bangsa Malaysia. Sekian lama merdeka, tertumpahnya cinta. Usia kita makin dewasa, berkali-kali kita dipuji kasihnya bangsa.